Soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Julutong tu terikat kepada perkara ini. Kalau kerajaan itu stabil, semua yang kita cakap ni kita boleh buat. Dia tidak boleh dilaksanakan kalau kerajaan sentiasa bertukar. Dalam perbahasan saya juga lihat menteri sendiri juga telah berbincang tentang Fixed Term Parliament Act, satu akta baru digubal untuk kita mengelakkan perkara-perkara seperti langkah Sheraton. Apakah cadangan Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan perkara ini, dan bilakah agaknya kita boleh mendengar apa-apa berita tentang Fixed Term Parliament Act yang saya juga percaya disokong oleh ramai daripada sebelah sana, termasuklah timbalan Perdana Menteri pertama. Terima kasih. Itu sebab dalam sistem Westminster Commonwealth, Tuan Yang Dipertua, dia adakan fixed term. Tetapi dalam sistem mereka, dia agak berlainan dengan sistem kita. Sebab kita mempunyai sistem raja berperlembagaan. We have a written constitution. Kita ada perlembagaan bertulis yang buat Julutong. Wahal di negara barat khasnya di England, perlembagaannya tidak bertulis. Itu sebab dia memerlukan undang-undang fixed term. Wahal kita ada perlembagaan bertulis yang menyatakan tentang prosedur dan sistem untuk memanggil kepada pilihan raya, untuk membubarkan parlimen. Tapi memang seelok-eloknya dibaca bersama dengan adanya Akta Lompat Parti. Tapi ini perlu dibawalah, sebab ini memang sesuatu dengan izin political discourse dan juga political statement daripada parti-parti politik seperti pendanaan politik. Adakah ini hala tuju yang dikendaki oleh parti politik dalam negara kita? Sebab kita bukan yang buat Julutong kerajaan komunis kita buat semua ahli parlimen kena setuju. Tidak. Kita membenarkan ahli parlimen dalam mana-mana pihak kerajaan, pembangkang ataupun bebas untuk memberikan pendapat mereka. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Pertama sekali saya ingin puji Menteri lah, sebab kita boleh lihat Menteri begitu berusaha kuat untuk reformasi institusi. Jadi saya nak cadang kepada Menteri, bolehkah kita keluarkan satu blueprint supaya untuk maklumat rakyat Malaysia, apakah yang sedang dilakukan oleh kementerian untuk reformasi institusi ini. Dan saya juga ingin tanya, apakah perkembangan terkini berkaitan dengan pemisahan kuasa antara peguam negara dan juga pendakwa raya. Terima kasih Menteri. Boleh saya tambah soalan? Datuk Timbalan Yang Dipertua, saya dalam perbahasan saya sudah mencadangkan untuk memastikan kestabilan politik, satu undang-undang digubal dalam parlimen ini, di mana penentuan majoriti seseorang itu, sokongan seorang untuk menjadi Perdana Menteri mendapat majoriti parlimen ini, kita gubal undang-undang. Keputusan hanya boleh dibuat dengan undian dalam dewan ini dan bukan melalui surat akuan, di mana ada kita kata guesswork. Setiap minggu ada seorang lagi yang kata dia ada SD atau surat sumpah sokongan yang lebih. Jadi boleh setuju tak Menteri supaya kita gubah undang-undang ini di dewan ini, supaya kita balik kepada kedudukan undang-undang semasa kes Stephen Kaloningkan dulu, Ketua Menteri pertama Sarawak, di mana mahkamah telah putuskan hanya di dewan sahaja boleh majoriti ditentukan, bukan di luar dewan. Terima kasih. Tuan Speaker, ada lagi 2 menteri. Saya kata saya jawab ni last, yang lain saya jawab secara bertulis. Saya jawab pada Berwas dulu. Terima kasihlah Berwas atas harapan bahawa adanya undang-undang yang spesifik untuk memberikan bahawa ini adalah prosedur. Sebenarnya perlembagaan kita adalah ibu segala undang-undang. Pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah nyata dalam perlembagaan. Maknanya pelantikan itu telah ditetapkan sebab ahli-ahli parlimen yang memberikan sokongan majoriti. Itulah Perdana Menteri. Sekarang ni kalau kita kata ahli parlimen tidak mahu memberi sokongan majoriti, katakan separuh daripada ahli parlimen nak tarik sokongan, itu memang hak ahli parlimen. Undang-undang perlembagaan tidak menghalang. Tetapi untuk mengatakan di dalam dewan ke di luar dewan, banyak interpretasi tentang apa itu VOC, vote of confidence. Dan ada juga kadang-kadang VOC tertentu itu tidak bermakna kuasa Perdana Menteri itu digugurkan.
Tetapi dalam hal perkara ni, selagilah kita ada perlembagaan bertulis, dan inilah ikatan cara dia, yang mana perlu juga penentuan oleh ahli-ahli parlimen tersebut tertakluk kepada Yang Mulia Tuanku Agong di dalam perlembagaan. Itu mesti dibaca secara bersama. Tapi saya tidak mahu menjawab secara spesifik. Saya boleh bagi jawapan bertulis tentang proses dan prosedur. Tapi kalau nak adakan undang-undang khas, bagi saya perlembagaan ni yang sangat penting, yang perlu dipindah perlembagaan lebih pada undang-undang khas, sebab perlembagaanlah segala-galanya dan boleh dilihat sebagai sampingan. Kemudian yang berhormat daripada Kota Melaka memuji saya ucap terima kasih. Sebenarnya bukan saya, tapi sebenarnya ialah Yang Amat Perdana Menteri dan semua barisan-barisan kabinet yang bersetuju kepada reformasi institusi dan pindaan, dan juga kepada semua ahli yang berhormat dalam Dewan ini yang bersetuju kepada pindaan undang-undang yang lebih baru dan lebih proaktif. Saya sebut tadi, tak tahu Yang Berhormat nampak ke tidak, Guardian surat khabar di UK memuji undang-undang mandatory death sentence kepada discretionary, stalking law. Banyak yang kita buat itu adalah juga reformasi institusi. Reformasi institusi tidak bermakna hanya kepada Jabatan Perdana Menteri bahagian undang-undang. Apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat menteri-menteri yang lain, pindaan demi pindaan, perubahan demi perubahan. Contoh tadi Kementerian Sumber Manusia, saya tak tahu nama dah tukar pada Kesuma. Saya ingatkan Kementerian Wanita ke nama Kesuma. Sumber Manusia ada pula Kesuma. Tak apalah, hati jiwa halus kan. Jadi Kesuma tu dia cakap, oh kita buat ni, kita buat ni, macam-macam dia buat. Itulah institusi reform, institutional reform. Sebab dia berdiri memaklumkan kepada ahli dewan bahawa kementerian proaktif kepada perubahan yang berlaku dalam dunia dan dalam negara kita. Sama dengan yang lain-lain ada dalam dewan ini yang bercakap tentang perubahan. Jadi reformasi institusi bukan hanya kepada satu agensi ataupun satu menteri ataupun satu kementerian. Ia adalah kepada kita bersama sebagai kerajaan. Dan hari ini adalah kerajaan gabungan, kerajaan madani, yang dulu tidur lain bantal, hari ini satu bantal, mungkin satu katil, mungkin satu selimut. Tak tahu lama ke tidak, tetapi ini dititah oleh Yang Tuanku Agong. Jadi kita bergerak untuk maslahat umum, untuk kebaikan rakyat. Itu sebab sokongan yang diberi pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang dititah Agong perlu membenarkan kami menyelesaikan tanggungjawab kami dalam masa yang diberi. Kalau rakyat tak nak, pilihan raya ke-16 tolaklah. Kalau rakyat nak, kekal ke rakyat nak bagi lebih, terpulang pada rakyat penentu. Tapi saya ucap terima kasihlah pada Yang Berhormat. Blueprint ni Yang Berhormat saya dah sebut tadi. Agensi-agensi saya sebut. Reformasi undang-undang, undang-undang lapor, undang-undang yang ada 2,000 lebih. Saya sebutkan ada 300 lebih agensi demi agensi yang saya sebut. Belum lagi masuk kerajaan negeri. Jadi bila kita nak buat, macam saya sebut tentang Yang Berhormat beruas tanya tentang AGPP. Saya dah cakap berpuluh kali, kita buat kajian empirikal. Tahun ini kita akan buat kajian di Canada dan di United Kingdom. InsyaAllah tahun depan di Australia, ke tertakluk pada masa. Dan ketiga ialah saya sendiri di Zanzibar berjumpa dengan Menteri Undang-Undang Merakap Peguam Negara di Tanzania, yang Menteri Undang-Undang Canada. Dia ni seorang Muslim, seorang Islam. Nama dia Arif. Memang handsome orang dia. Memang betul. Dia puji Malaysia dan kita puji dia. Tapi Canada tu, dia kata dia agak berlainan sebab kerajaan negeri dia, provinsi dia ada peguam negara sendiri. Dan dia juga ada menteri besar ke ketua menteri kerajaan negeri tu yang dia tu sendirilah peguam negara. Itulah yang kata Menteri Pelancongan kadang kong kali kong, inilah kong kali kong. Tapi dia kata dia orang pun adalah sikit pening-pening. Itu yang kita nak buat kajian. Jadi yang buat beruas, kalau kita nak bercinta takkan terus kahwin. Betul tak? Jadi yang buat sabarlah. Nak buat anak pun mungkin 9 bulan keluar. Kami ni baru setahun lebih. Jadi sabar. Tapi yang penting dalam dewan yang kita tak boleh tipu pada rakyat melalui ahli parlimen, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan-Timbalan Perdana Menteri, Yang Berhormat Menteri-Menteri tidak pernah dalam mesyuarat kabinet menolak cadangan demi cadangan. Tetapi kerana kita adalah kerajaan bertanggungjawab, kita mesti buat dengan cara seperti orang Mandarin cakap ke orang bangsa Tionghoa cakap, man-man, perlahan-perlahan. Sebab kita tak nak buat kesilapan. Sebab yang menjadi mangsa, man-man loy, saya tak faham sangat cakap-cakap. Bererti bahawa Yang Berhormat, kalau kita buat terlampau laju, kesilapan ini kita nak buat pindaan perlembagaan susah. Jadi kita buat pelan-pelan dan kita buat kajian demi kajian. Jadi kesilapan negara tersebut, kita ambil the best practice dengan izin supaya kita dapat satu blueprint yang terbaik untuk pemisahan ni jika ia berlaku melalui perlembagaan. Terima kasih Tuan Yang Speaker. Cadangan saya sebenarnya nak menegakkan
peruntukan dalam perlembagaan. Yang saya cadangkan hanya atur caranya supaya kita lebih jelas. Jadi tidak bercanggah dengan perlembagaan dan tak perlu memindah perlembagaan. Kita hanya memerlukan satu undang-undang menyatakan atur cara di mana majoriti dapat ditentukan dan tempat yang terbaik adalah dalam dewan ini. Jadi harapan saya kerajaan dapat nampak cadangan saya tidak bercanggah dengan peruntukan perlembagaan, malah nak menegakkan peruntukan dalam perlembagaan supaya dia jelas dan pencerahan ini dapat menyelesaikan apa-apa rasa ketidaktentuan mengenai isu ini. Terima kasih. Saya yang buat beruas yang begitu lama dalam parlimen sama dengan saya. Yang membuat beruas saya cadang. Yang buat beruas cadangannya baik. Yang membuat beruas ada idea ungkapan undang-undang, buatlah private members bill. Macam kita buatkan akta lompat parti kan. Kita mula dengan private members bill kemudian menjadi government bill. Buatlah. Buat bagi idea yang berhormat, kemudian kerajaan boleh sama-sama bincang. Sebab setakat ini apa yang kita sentuh kuasa dah ada dalam perlembagaan. Dan apa-apa nak diubah mesti melalui perlembagaan. Itu saja saya nak malam. Jadi Tuan Yang di-Pertua,